Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Bicara Natif. Anda bersama saya, Hafidh Olsen, dan anda sedang menonton di saluran TV1, di saluran Berita RTM dan juga melalui platform dalam talian di Facebook Berita RTM dan juga di rtmklik.gov.my dan juga boleh turun ke telefon pintar anda. Baik, saudara yang menonton Bicara Natif setiap Isnin dan juga Selasa, minggu lalu kita bercakap dalam soal khas pasca PRU. Kali ini kita ingin membawa tumpuan kepada masih lagi dalam soal kerajaan perpaduan ataupun unity government, dan kabinet sudah pun terbentuk minggu lalu dan pastinya banyak perkara yang kita akan telusuri satu persatu untuk kita melihat kemampuan kerajaan perpaduan ini untuk membawa Malaysia keluar ke dalam keadaan yang lebih baik. Tidak bermakna saya mengatakan bahawa sebelum ini tidak baik. Bukan. Untuk bergerak lebih baik dan anjakan paradigma yang lebih jelas untuk membawa rakyat Malaysia kepada satu kedudukan yang lebih cemerlang daripada sebelum ini. Dan hari ini kita memberi tumpuan dan juga fokus kepada kerajaan perpaduan meringankan beban rakyat. Sudah tentu cakupan yang kita akan bincangkan pada malam inilah berkait dengan ekonomi, kos sara hidup dan juga lain-lain perkara yang membawa kepada kesenangan rakyat Malaysia. Dan apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri ke-10 hari ini juga merangkap Menteri Keuangan bahawa kesenjangan ekonomi perlu diselesaikan sebaik mungkin. Kesenjangan bermaksud gap ataupun jarak yang berbeza antara yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan ini adalah perkara yang sering disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam soal kos sara hidup yang menjadi tumpuan utama sebaik sahaja memasuki pejabat Perdana Menteri ataupun PMO. Bersama saya pada malam ini dua tetamu untuk kita bercakap dalam soal ekonomi dan juga perpaduan ataupun meringankan beban rakyat ini. Bersama tetamu di studio Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, Penganalisis Ekonomi UniKL Business School. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Baik Prof, kita berdua di sini. Kita ada seorang lagi tetamu jauh di Harvard University ketika ini, Tan Sri Datuk Sri Profesor Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia Minda UKM. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar di Harvard? Saya nampak Tan Sri kesejukan ketika ini. Getting cool lah, semakin sejuk perlahan-lahan. Okey, Alhamdulillah, baik. semua sihat. Alhamdulillah. Baik, Tan Sri, kita akan bersiaran 1 jam ini untuk kita bincangkan, dan saya akan mulakan terlebih dahulu bersama dengan Profesor Madya Dr. Aimi ini untuk kita bercakap dalam soal kerajaan perpaduan. Sudah pun terbentuk beberapa minggu yang lalu, tapi hari ini sehingga ke saat ini masih lagi ada pihak yang terjongkit sana sini. Itu perkara biasa dalam soal demokrasi di Malaysia ini. Dalam soal ini, kalau kita melihat Perdana Menteri ke-10 yang disebut sebagai PMX ini, PM ke-10 ini menyatakan bahawa dalam kerajaan pimpinan beliau akan menekankan kos sara hidup, ekonomi dan juga memberikan satu anjakan paradigma dalam soal membawa rakyat Malaysia keluar lebih baik, dan juga dalam soal kos sara hidup yang sering kali disebut, setiap kali sidang media beliau akan sebut tentang kos sara hidup. Prof melihat reaksi awal dan juga kita perlu melihat juga first impression, pandangan awal, bagaimana Prof melihat pembentukan kabinet kerajaan perpaduan ini untuk komitmennya dalam kos sara hidup misalnya. Baik Hafiz, kalau kita lihat, itu soalan yang bagus. Kalau kita lihat dari segi momentum daripada pilihan raya, even sebelum pilihan raya pun, kalau kita perhatikan memang kos sara hidup ni sesuatu yang menjadi challenge, menjadi masalah kepada rakyat Malaysia, terutamanya selepas pandemik, di akhir pandemik lah, pada tahun 2020, mana kita ada PKP, dan selepas ekonomi dibuka, kita menyaksikan peningkatan pelbagai harga barang dan menyebabkan of course kenaikan kos sara hidup. Dan peperangan yang berlaku di faktor makro lah, dia berlaku di Ukraine dan Rusia, itu menyebabkan lagi, menambahkan lagi kenaikan banyak komoditi seperti harga minyak, harga komoditi seperti jagung, gandum dan pelbagai lagi, yang turut memberi kesan bukan hanya kepada kawasan Eropah tapi juga sehingga kepada negara kita. Jadi orang dah bising roti canai dah naik sampai RM2 lebih daripada RM1.20. Gula dan sebagainya. Bagaimana pula harga bahan api. Itu antara yang faktor yang paling menekan adalah di mana tahun ini kita dapat tahu subsidi untuk barang-barang terkawal, terutamanya bahan api, sudah menjangkau sehingga 80 bilion. Wahal dari segi belanjawan hanyalah dalam sekitar 30 bilion. Jadi itu di pihak kerajaan, dan di pihak rakyat pula kita dapati bahawa ramai rakyat tertekan. Dah baru nak pulih selepas peniaga kecil, penjaja dan sebagainya. Mereka melihat barang yang mereka perlu nak menjual ni, mereka terpaksa menaikkan harga. Nasi goreng mungkin RM5, sekarang dah RM6.50, ada yang RM7.
Hari ini saya pergi nasi ayam dah RM7, biasanya RM5.5. Ya. Harga ayam dah naik. Ya, sekarang telur pun tak ada. Jadi ini yang sebenarnya kerajaan dari segi sebagai kerajaan yang baru, Perdana Menteri yang ke-10 yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu tackle this one first. Sebab ini adalah igawan banyak rakyat Malaysia. Ya. Itu adalah yang mesti ditangani dahulu. Dan saya bercakap soal telur tak ada ni, Perdana Menteri ke-10 mengatakan itu perkara pertama di hadapan Menteri Keterjaminan Makanan yang berhormat Mat Sabu. Itu antara perkara yang mungkin nampak humor, tetapi sebenarnya sekarang ini masih lagi bergelut dalam soal ayam. Tiada telur ayam yang tak ada. Seolah-olah kita ni memang dalam satu keadaan yang begitu sempit. Baik, saya nak ke Tan Sri. Kemudiannya, saya ingin Tan Sri. Saya melihat Tan Sri banyak melakukan penulisan dan juga memberi idea-idea dalam soal kos sara hidup. Antara yang menarik perhatian saya dalam soal elemen kos sara hidup itu perlu diberikan penekanan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin kita boleh tahu apa elemen yang dimaksudkan supaya kos sara hidup ini kekal menjadi satu matlamat utama dalam menyelesaikan segala perkara di awal pembentukan kabinet ini. Ya, terima kasih Hafiz dan rakan saya di studio, Dr. Prof. Dr. Aimi. Saya bersetuju bahawa isu kos sara hidup ni sebenarnya dah berlegar lama di Malaysia. Ya, jadi berarti seingatan saya lah, sebab saya terlibat secara langsung juga pada 2014 lagi, isu kos sara hidup ni telah mula diangkat. Yang bagus untuk kerajaan menanganinya, itu PM minta dalam masa 2 minggu. Ya. Saya sebenarnya dah bagi dah saranan saya. Sebenarnya yang penting ialah kita pastikan kita tangani dengan betul. Saya kadang-kadang yang runsing ialah the concern, maksudnya risau itu ada, tetapi kadang-kadang kalau kita tidak ada kerangka yang betul, kita mungkin akan membebankan kerajaan dan memburukkan lagi keadaan. Itu yang kita risau sebenarnya dari segi ekonomi lah. Sebab itu bagi saya cara yang mudah untuk berfikir tentang kos sara hidup ini mudah saja. Sebenarnya ianya merujuk kepada apa yang boleh kita beli dengan pendapatan yang kita ada hari ini. Jadi dia ada dua perkataan tu. Satu, isu apa yang boleh kita beli, berarti ada isu harga. Dan keduanya, dengan pendapatan yang kita ada hari ini, berarti isu pendapatan. Jadi ini dua konteks yang paling penting dalam nak menangani kos sara hidup. Dan saya, from economic standpoint, my latest writing itu sebenarnya menyarankan supaya kita berhati-hati dengan isu harga dan memberi tumpuan yang lebih kepada isu pendapatan. Jadi itu bagi saya penting. Dan Hafiz, juga sebenarnya jawatankuasa ataupun majlis tindakan untuk menangani cost of living di NACOL ni dah dijenamakan pada tahun 2018. Tapi kita haraplah dengan gagasan baru, PM baru ni, kita mempunyai tindakan yang lebih berkesan, kerangka yang lebih jelas dan sasaran yang lebih jelas supaya kita dapat menilai keberkesanan polisi itu. Tan Sri, di awal sidang media, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa Tan Sri ada menyebut juga 2 minggu diberikan untuk setiap agensi menyelesaikan. Satu persoalan adalah 2 minggu itu sudah mencukupi ataupun boleh diselesaikan lebih awal. Dan juga Datuk Seri Anwar menyebut soal subsidi bersasar. Ini sering kali disebut, bukan sahaja Perdana Menteri ke-10, malah Perdana Menteri sebelum ini pun ada juga bercakap soal subsidi bersasar. Bagaimana dua persoalan ini perlu ditangani? Adakah soal 2 minggu itu cukup dan subsidi bersasar itu adalah satu perkara yang realistik ataupun boleh dilakukan dengan kadar segera? Bagi saya, from economic standpoint, we are clear tentang apa isu sebenarnya. Dan sebab itu saya sebut tentang kerangka yang jelas tadi. Yang cumanya dari segi kesediaan kerajaan untuk melaksanakannya. Ini yang menjadi isu. Political will itu sangat penting sebenarnya. Because isu-isu yang melibatkan subsidi, dia sebenarnya, minta maaf tu saya lah, secara umumnya Malaysia ni kita dah ketagihan, addicted kepada subsidi. Kalau tak bagi subsidi, kerajaan tu buruk. Itu masalah kita. Jadi berarti apa yang Datuk Seri Anwar sebut itu telah disebut oleh beberapa Perdana Menteri sebelum ni. Saya dah dengar dengan telinga saya sendiri. Tetapi masalahnya tidak ada, minta maaf tu saya, keberanian politik untuk melaksanakannya. Jadi subsidi bersasar is something yang sangat baik, boleh dibuat, tidak rumit, simple to do,
but it takes a decision, keputusan kerajaan untuk buat dengan penuh komitmen. Itu saya. Baik, Tan Sri. Bila Tan Sri menyebut kita ini ketagihan subsidi ni, saya rasa ramai yang terjongkit, tapi itulah realiti yang perlu kita tangani dan juga faham kenapa keadaan ini diperlukan dan sebagainya. Baik, Prof, kalau kita lihat soal subsidi bersasar ini, kita melihat kenyataan yang dikeluarkan hari ini bahawa mungkin subsidi berbentuk kupon diberikan. Itu salah satu cadangan yang diberikan sebab kita tahu untuk melakukan satu sistem ataupun satu tatanan, ini bahasa Datuk Seri Anwar Ibrahim, tatanan itu sistem untuk menentukan subsidi bersasar ini diberikan. Itu satu cabaran juga yang perlu kita lihat dalam soal betul kos sara hidup itu penting dan juga subsidi bersasar. Bagaimana idea ini boleh dilakukan? Baik, Hafiz. Bagi saya, mekanisme memang subsidi itu sekarang ni subsidi secara pukal bagi semua dapat. Tetapi salah satunya adalah kupon makanan, dan kupon makanan bukan satu perkara yang baru. Juga terus berlaku di negara barat seperti di Amerika Syarikat, ya. Di Eropah misalnya mereka memberikan bantuan, kerajaan memberikan kupon kepada rakyat miskin, ya, sama golongan B40 dan sebagainya. Apa sekalipun kupon ataupun diberikan secara elektronik maupun e-wallet dan pelbagai lagi, bagi saya ia haruslah bersifat interaktif, bersifat dua hala. Misalnya satu keluarga dan satu keluarga A dengan keluarga B, dia tidak menggunakan jumlah subsidi yang sama. Mungkin keluarga ini mungkin dia ada 3 motosikal, satu motorkar. Keluarga B pula mempunyai 3 motorkar dan tak punya motosikal. Jadi itu subsidi bahan api. Belum lagi dengan dari subsidi macam subsidi elektrik dan sebagainya. Bagaimana kita dari segi data ni, saya cerita pasal data. Bagaimanakah menggunakan interaksi itu, kita tahu bulan ni dia pakai berapa, bulan depan dia pakai berapa. Itu yang lebih senang. Mungkin dari segi kedai stesen minyak mungkin lebih mudah sebab dah ada branding dan sebagainya, dah ada syarikat-syarikat besar yang meneroka di Petronas, Shell, Petron dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok dari segi aspek kedai runcit, bagaimana kita monitor kedai runcit di pedalaman membawa kupon untuk membeli tepung, membeli gula dan sebagainya. Bagaimana kita mengawal? Jadi perlunya satu mekanisme yang jelas, dan kita kita juga berbincang tadi mungkin ada kupon yang dipalsukan dan bagi memang biasa itu berlaku. Kita kreatif. Tiket bola pun diduplikat kan. Apatah lagi dengan yang barang makanan maupun bantuan daripada kerajaan ini. Mungkin dijual pada yang warga asing dan sebagainya untuk harga yang lebih tinggi dan sebagainya. Jadi mekanismenya bagus, cadangan itu sekurang-kurangnya kita bergerak memakai prosedur menggunakan kupon untuk subsidi. Tetapi mungkin kita kena buat pilot dulu, kita testing dulu, kita tengok bagaimanakah feedbacknya, dan kemudian baru dijalankan secara bersasar pada seluruh negara. Dia harus mengikut fasa lah, tak boleh nak buat sekaligus. Ini satu cabaran lah kepada kerajaan baru ini, kerajaan perpaduan, untuk memastikan bahawa subsidi ini yang sering kali dikatakan sebelum mereka jadi kerajaan pun sudah bercakap cadangan ini, dan inilah kita ingin menilai bagaimana ianya boleh dilakukan. Sebab Prof, kalau cakap soal subsidi bersasar ini, kalau beri B40, M40 juga bersuara. Bila M40 juga dapat, T20 juga bersuara, walaupun mereka ini jauh lebih kaya daripada golongan-golongan terbawah ini. Jadi kita akan banyak lagi perbincangkan dan juga perhalusi soal kerajaan perpaduan meringankan beban rakyat selepas ini dalam Bicara Naratif. Upah dalam rumah ni kan ramai orang. Ada Faizal, Afrizal dan Maksud. Lagi ramai orang, lagi tinggi lah bil. Kalau tak percaya cakap ada, dengan smart meter yang upah baru pasang tu, upah boleh semak dan kawal penggunaan tenaga harian. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM.
Baik, bertemu kembali dalam Bicara Naratif soal kerajaan perpaduan meringankan beban rakyat. Bila kita cakap soal kerajaan perpaduan, walaupun mungkin ini perkara baru dalam kalangan kita ataupun di Malaysia sendiri, unity government, sebelum ini ada kerajaan yang kukuh, solid dan sebagainya. Kerajaan perpaduan ini adalah gabungan dan sebagainya. Bila kita sebut soal kerajaan, pastinya ada kabinet yang sudah pun dibentuk baru-baru ini. Saya ingin terus kepada Tan Sri terlebih dahulu dalam soal komposisi kabinet dalam kerajaan perpaduan. Kita melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 dan juga merangkap Menteri Keuangan. Kita melihat juga pelantikan YB Rafizi Ramli, Ahli Parlimen Pandan sebagai Menteri Ekonomi. Saya ingin tanyakan kepada Tan Sri terlebih dahulu dalam soal komposisi letak duduk menteri dalam portfolio masing-masing, Perdana Menteri sebagai Menteri Keuangan. Antara Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga YB Rafizi Ramli di Menteri Ekonomi, adakah ini satu gabungan yang cukup mantap untuk membawa ekonomi ke arah yang baik atau ada pandangan yang lain perlu kita tahu di sini, Tan Sri? Pertamanya saya bukan seorang pakar untuk membuat analisis politik. Normally saya elak daripada buat komen yang sedemikian. Tapi kalau dilihat secara umum lah, saya ingat semua orang tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni basically otai lah, orang lama, orang yang telah pernah bergelumang di dalam polisi-polisi kerajaan, pernah menjadi menteri dan sebagainya. YB Rafizi pada hemat saya the new generation, ahli politik yang mungkin bukan mungkinlah kali pertama menjadi menteri, berbeza sebenarnya berada di luar dan berada di dalam. Dan jadi pengalaman saya lah, bukan saya work dengan banyak boleh kata semua Perdana Menteri dan juga menteri-menteri sebelum ni, bila kita berada di atas kerusi itu, tanggungjawab itu berada kepada kita, we have to be very very sure dan juga confident lah dalam mengutarakan pandangan sebagainya. But allow me Hafiz untuk balik kepada isu kos sara hidup tadi. Sebenarnya walaupun orang nampak kepada Menteri Ekonomi dan juga Menteri Keuangan, hakikatnya ialah menangani kos sara hidup ini memerlukan hampir semua kementerian untuk bertindak bersama. Because kalau kita lihat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perumahan yang melibatkan kos rumah, dan Kementerian Pengangkutan yang melibatkan kos pengangkutan, dan sebagainya. Jadi berarti dia cut cross issues. Itu yang saya cuba tekankan bahawa pada hemat saya, isu ini tidak boleh diletak di bawah satu kementerian sahaja. Walaupun ada championnya, tetapi semua kementerian mesti coordinate bersama. Dan dia tak boleh dibuat secara asing-asing. Kalau dibuat asing-asing, seorang ke kanan, seorang ke kiri, akhirnya rebah. Jadi berarti kena ada koordinasi yang betul dan jelas tentang apa tindakan-tindakan dibuat dan matlamat dan kerangka sekali lagi. Because tendensi yang ada selalunya adalah teringin nak jadikan harga murah. Saya orang yang menentang konsep harga murah ni. Dia sepatutnya harga adil, bukan harga murah. Kalau kita, tadi saya kata kita ketagih dengan subsidi, satu lagi ketagihan rakyat Malaysia ialah ketagihan pada benda yang murah. Jadi ini berbahaya untuk ekonomi negara kita. Ya, selain harga murah itu, beli satu percuma satu, itu satu ketagihan juga, Tan Sri. Baik, Tan Sri, kita akan saya nak kembali ke Prof terlebih dahulu sebelum saya kembali ke Tan Sri untuk soalan susulan. Kalau soal Tan Sri menyebut bahawa ada direction dalam kabinet, perlu ada direction yang jelas ataupun hala tuju jelas. Ini suka saya sebutkan dalam perbincangan sebelum ini. Kalau kita melihat dalam tempoh pilihan raya kita dulu, baru-baru ini, Indonesia ada G20-nya. Di Thailand ada persidangan APEC-nya dalam memberi fokus yang penuh kepada soal ekonomi. Dalam kesibukan negara jiran kita ini sudah pun bergerak jauh ke hadapan, kita ini directionnya pada pandangan Prof bagaimana perlu kita perhalusi supaya bukan saja kos sara hidup yang perlu kita tangani, banyak lagi dalam soal-soal lain ini, Prof. Baik. Kalau dari segi perdagangan antarabangsa lah, dari aspek ekonomi, sememangnya selepas apa yang berlaku di negara kita selepas PRU ke-14 dengan pertukaran 3 Perdana Menteri, dan kalau kita bandingkan dengan negara jiran kita Indonesia, misalnya juga bertukar 3 presiden, sehingga presiden keempat selepas almarhum Presiden Soeharto meletakkan jawatan dan sebagainya.
mestilah dia memerlukan satu masa atau satu tempoh untuk menstabilkan politik itu sendiri. Supaya bila politik itu stabil, barulah ekonomi itu boleh digajakkan ke hadapan. Apa yang berlaku dalam masa 5 tahun yang lalu dari segi foreign direct investment atau pelaburan asing, kita walaupun ada banyak yang masuk, tetapi dari segi ranking kita jauh tak silap saya nombor 5. Negara-negara lain seperti Vietnam, Indonesia, Singapura sudah meninggalkan kita. Dan ini kita memerlukan sesuatu yang membawa momentum yang menjadi satu peneraju. Dan kita diharapkan Perdana Menteri yang baru yang dikenali di seluruh dunia boleh membantu menarik pelbagai lagi pelabur-pelabur asing untuk datang ke Malaysia. Apapun kita memerlukan kestabilan politik dan bila ada kestabilan politik, barulah apa plan ataupun dalam jangka masa panjang, jangka masa dekat dan sederhana boleh dilakukan. Dan kita memerlukan sesuatu event, acara seperti Hafiz cakap tadi, kita memerlukan APEC dan sebagainya, PTTP dan sebagainya, untuk meletakkan Malaysia kembali di atas landasan menjadi salah satu negara yang penting di rantau Asia, tak pun di rantau Asia Tenggara lah. Itu antara cadangan atau pandangan daripada Prof sendiri. Saya ingin kembali semula kepada Tan Sri. Tan Sri ada menyebut dalam soal berada di luar tidak sama berada di dalam kementerian itu sendiri. Kalau kita ikut apa yang dikongsikan oleh YB Rafizi Ramli dalam sidang media beberapa hari semalam dan juga hari ini, mengatakan bahawa untuk menyelesaikan satu dilema middle income trap ataupun satu masalah rakyat Malaysia, sebab perkara ini akan terkait dalam kos sara hidup untuk meringankan beban rakyat. Dalam soal ini, Tan Sri, middle income trap ini, adakah ini satu juga cabaran baru buat kerajaan atau ianya boleh diselesaikan sebenarnya? Middle income trap ataupun lebih tepat, apa middle income trap? Maksudnya pandangan yang mengatakan bahawa Malaysia terperangkap di dalam julat pendapatan menengah yang atas. Kita sebenarnya itu ukuran yang sering digunakan terutama oleh pihak World Bank dan sebagainya, untuk mudah untuk semua orang faham. Bank Dunia meletakkan satu tahap, contohnya $12,000 696 lebih kurang begitu adalah pendapatan per kapita rakyat yang kalau kita lepas tahap itu berarti kita diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan tinggi. Dan hari ini Malaysia lebih kurang dalam 10,600 lebih begitu. Jadi kita hampir. Persoalan yang ingin saya timbul ialah, pertama kita bercakap tentang negara nak jadi negara pendapatan tinggi. Tetapi yang lebih penting, go inside the box. Bila negara menjadi negara berpendapatan tinggi, adakah ianya juga menggambarkan pendapatan rakyat? Ini yang menjadi cabaran. That's why bila kita bercakap tentang isu nak jadi negara berpendapatan tinggi ini, rata-rata mungkin 50% daripada rakyat negara kita akan bertanya, apa benda yang kita cakap ni? Pendapatan saya masih lagi sangat rendah. Kita selalu bercakap tentang B40 dan sebagainya. Dalam pengiraan saya, hampir 50% daripada isi rumah rakyat Malaysia mempunyai pendapatan yang dianggap rentan, vulnerable, iaitu bawah daripada pendapatan penengah. Pendapatan penengah di Malaysia ni, kalau kita nak lebih kurang dalam 5,873. Ini satu isi rumah. Jadi everybody yang tengok rancangan ni tanya rumah kita. Dalam bumbung kita ni pendapatan kita banyak mana? Kalau kita 5,873, kerajaan akan kata kita di penengah. Dan pengiraan saya hampir 50% berada di bawah kategori itu. Jadi ini yang kita risau. Saya menyokong tentang langkah untuk keluar daripada middle income trap, perangkap ini. Tetapi itu ukuran yang sangat makro yang kadang-kadang tidak dirasai oleh penduduk di bawah sana. Ini yang menjadi kerisauan kepada kita. Penting untuk kita mempunyai sasaran makro dan dalam masa yang sama the micro side itu. Maksudnya kalau kita ambil contoh dalam pengiraan Bank Dunia, dia mengatakan pada tahun 2025 kita akan mencapai tahap negara berpendapatan tinggi. Yang saya risau ialah pada tahun tersebut kita
gembira menyahut kita mencapai tahap pendapatan tinggi, tapi 50% rakyat kata itu negara bukan saya. Itu yang masalah berat. Jadi penting untuk kita pastikan dia translate cascade ke bawah itu. Ada keseimbangan antara pendapatan tinggi dan juga melihat kepada bawah, itu antara yang dikongsikan oleh Tan Sri. Ada lagi banyak soalan Tan Sri saya akan tanyakan selepas ini, namun kita perlu berehat dulu seketika. Kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Menyampaikan hanya yang aktual, memberi inspirasi, menyerlahkan kreativiti, cakna perkembangan terkini dan mencetus perkembangan minda. Kupasan isu perihal institusi pengajian tinggi pastinya dalam Lensa IPT setiap Jumaat jam 9 malam dan ulangannya jam 4.05 petang pastinya di saluran berita RTM, RTM Klik dan Facebook Live Lensa IPT. 50% daripada kanak-kanak berinteraksi melalui media sosial tanpa pemantauan ibu bapa, manakala 60% kes serangan seksual melibatkan kanak-kanak. Alam cyber telah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan penyumbang ke arah kemahiran intelektual. Dengan teknologi yang sentiasa berevolusi, dunia dalam talian kini boleh diakses pada bila-bila masa melalui peranti elektronik. Sebagai ibu bapa, anda perlu sedar bahawa anak anda boleh terdedah dengan ancaman seperti buli cyber, seksual, menjadi ketagihan internet, terlibat dengan permainan dalam talian yang melampau serta ke arah penipuan dalam talian atau scam. Jadilah ibu bapa yang hebat di alam cyber, proaktif, mendidik, bersahabat, mengawal selia dan memimpin mereka. Sentiasa bijak, sentiasa selamat bersama ke arah kesejahteraan cyber. Panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Baik, masih membincangkan soal kerajaan perpaduan meringankan beban rakyat. Saya tak nak buang masa. Saya terus saja kepada Tan Sri ketika ini di Harvard University. Tadi kita cakap dalam soal pengukuran dan sebagainya. Satu lagi persoalan yang kita ingin lihat adalah soal pengukuran itu. Kita lihat di sini ada B40, M40, T20 dan sebagainya. Adakah itu satu pengukuran yang masih boleh digunakan atau ada mekanisme lain dalam sudut ekonomi C ini untuk menjadikan satu pengukuran itu lebih total, lebih realistik dan juga lebih inklusif, Tan Sri? Dia isu ini juga saya pernah bangkitkan. Asalnya bila kita mula mengklasifikasikan B40, M40 dan T20 ini, ianya hanyalah sebagai pengukuran relatif pendapatan. Tetapi akhirnya dia menjadi macam seolah-olah satu policy variable. Sebenarnya nak buat macam mana pun boleh, buat B10, B20, macam-macam pun boleh. It's just a matter how we cut the cake. Jadi kadang-kadang ini yang saya pernah mengutarakan, mungkin tiba masanya untuk kita memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai pendapatan selesa. Maksudnya sekarang ni kalau saya ambil contohlah, katakanlah B40 ya.
RM4,850. Kalau orang itu pendapatannya 4,600, minta maaf, 4,900 katakan, berarti kita kata, oh, you bukan B40, you M40. Tapi sebenarnya keselesaan hidup dia sama aja. Kalau setakat meningkat pendapatan RM100 dan keluar daripada julat itu, bukan berarti dia selesa. Jadi saya ingin cadangkan kepada kerajaan untuk menggunakan kaedah yang pernah diperkenalkan sekejap dulu. Bank Negara dan juga kemudian EPF dan Universiti Melayu pernah mengukur living wage, iaitu tahap pendapatan yang selesa. Dan ianya mesti bersifat lokal. Maksudnya selesa itu kalau RM5,000 duduk di Kanga selesa mungkin. Ataupun di Jerantuk selesa. Tapi duduk di Kuala Lumpur belum selesa. Dalam pengiraan terakhir yang pernah dibuat oleh KWSP untuk tinggal di bandar untuk suami isteri dan anak 2 orang memerlukan pendapatan RM6,780 baru selesa. Jadi kalau kita letakkan julat-julat baharu ini, konteks pendapatan selesa mungkin lebih mempunyai makna dalam kehidupan. B40, M40 semua ni tidak ada, minta maaf tu saya, dia tidak ada takrifan nilai kualiti kehidupan, tidak ada. Because di negara maju pun, kalau kita pergi ke negara maju pun boleh buat juga B40, M40, T20. Jadi itu yang miskin di antara yang kaya. Jadi berarti kita beralih kepada kaedah baru. Ini yang mungkin pada saya, bila terbentuknya kerajaan baharu ini, saya ingin melihat perubahan-perubahan yang lebih struktural, perubahan-perubahan yang lebih membawa kaedah yang baru. Kalau kita mengulangi benda yang sama, saya rasa kita back to square one. Itu yang kita katakan bahawa kalau kata B40 dapat subsidi, M40 juga akan bising, T20 juga akan bising. Saya nak kembali semula kepada Prof. Aimi. Kalau kita lihat pula dalam soal ekonomi ini sifatnya berantai. Kalau satu rantai terkesan, maka rantai berikutnya juga akan terkesan. Dalam soal kita kata tadi nak selesaikan middle income trap ini, kalau kata berlaku peningkatan gaji sebagainya, akan berlaku juga peningkatan harga barang, apatah lagi harga minyak dan sebagainya. Ini juga satu cabaran yang perlu kita look. Mungkin kita overlook, tapi perkara ini perlu diangkat dan juga dijelaskan kepada semua pihak supaya pemahaman itu sampai kepada semua pihak dalam soal kos sara hidup, rantaian ekonomi ini. Baik, dalam ekonomi kita panggil dia macam domino effect. Balik pada subsidi itu tadi pun, balik itu kenapa subsidi, sebab orang sedang faham sekarang. Cerita subsidi besar sana orang cepat faham. Okey, apa yang nak saya katakan di sini, bila kita nak mengawal sesuatu harga barang, misalnya telur ataupun ayam, kita tak boleh hanya memberi subsidi kepada harga itu ataupun memberikan subsidi kepada peternak ayam misalnya. Kan itu dah hari itu kita nak tarik subsidi itu kan, dah bergaduh, ayam tak cukup, telur tak cukup dan sebagainya. Jadi apa yang kita perlu lihat adalah segi keseluruhan rantaian bekalan itu sendiri dan di manakah kepincangannya. Jadi setiap barang dia berbeza. Telur lain, ayam lain, bahan api lain, LPG lain. Jadi kalau peningkatan sesuatu barang ataupun sesuatu barang keperluan, ia memberikan efek ataupun domino efek yang berbeza pada setiap barang. Katakanlah harga minyak naik, kita kata diesel kaya ubah daripada sekarang RM2.10 kepada RM2.50. Tiba-tiba tambang anak ke sekolah naik, tambang pekerja, tambang bas naik, tambang bas ekspres naik. Ini yang dikatakan domino effect. Jadi apa impak yang kita harus lihat, dan kerajaan perlu mengawal di manakah kepincangannya, bila dia dikatakan dicerakin, diteliti, di manakah kepincangan itu, dan itu harus ditangani. Contoh katalah disebabkan harga naik harga ayam disebabkan bukan ayam tetapi makanan ayam. Makanan ayam berasal daripada jagung, jagung yang diimport sepenuhnya. Jadi bagaimana kita perlu mengubah value chain itu sendiri dengan membuatkan pengeluaran yang mungkin jagung kita tanam ke, ataupun menggunakan gantian makanan dari jagung, minyak kelapa sawit ke dan sebagainya yang pernah diceritakan. Tetapi itu tidak berlaku. Yang kita masih mengikuti pengeluaran ayam yang sama, yang tetap menggunakan jagung sebagai bahan makanan yang utama. Dan bila berlaku perang di Rusia dan Ukraine, harga jagung naik, harga ayam kita nak makan pun dah naik. Ini yang kita kan rantaian bakalan tu kita perlu lihat untuk setiap
maka dan begitu juga dengan dari segi ekonomi itu sendiri. Prof, Tan Sri ada menyebut dalam soal political will ataupun keinginan politik. Kalau kita lihat sekarang, political will dalam kerajaan perpaduan ini pelbagai, kerana dalam kerajaan perpaduan itu ada komposisi parti yang pelbagai. Saya tahu orang ekonomi dan juga politik ini selalu bercanggah dalam soal pendapat dan sebagainya. Tapi dalam soal ini, adakah political will ini yang sangat kuat ini membantu untuk menyelesaikan kos sehari hidup ini? Ya. Memang itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Kena ada political will. Contohnya AP import. Syarikat mana yang dapat? Kalau bukan syarikat yang bersangkutan dengan parti-parti politik sendiri. Ini yang saya katakan yang perlu kerajaan baru mempunyai political untuk memecahkan monopoli, memecahkan monopoli sesuatu pihak untuk mengawal bekalan barang lah, supply barang. Kalau dia tak mengganggu maupun berjaya menstabilkan harga, tidak apa. Tapi kalau dia naik terlalu tinggi, sampaikan dia mengganggu barang-barang lain. Bila telur naik, roti telur pun naik. Semua tepung naik, roti canai pun naik. Ini yang perlu dilihat. Siapa yang megang AP ni sendiri? Yang itu di sinilah kekuatan politik itu yang memang sangat-sangat diperlukan. Tan Sri, saya fikir Tan Sri juga ada jawapan balas kepada political will ini sebab tadi Dr. Aimi menyebut tentang rantaian. Ini satu lagi persepsi yang perlu kita perbetulkan. Lazimnya bila bercakap tentang kenaikan harga, maka timbullah perkataan orang tengah. Sebenarnya isu harga ni dia bukan tengah tepi, dia boleh berlaku di mana-mana pun, di ujung, di tepi, di tengah. There's no such thing as orang tengah saja yang menjadi puncanya. Bagi saya, apabila harga meningkat melebihi daripada apa yang sepatutnya, harga akan meningkat bila mana ada tekanan-tekanan penawaran, peperangan dan sebagainya. Tetapi kalau peningkatan itu melebihi daripada yang sepatutnya, itulah baru kita masuk campur tangan. Dan campur tangan itu bukan dengan mengekang harga, tetapi mencari orang yang bersalah ataupun yang sengaja menyebabkan kenaikan harga itu dengan menyorot, dengan meningkatkan harga, pakatan dan sebagainya. Di Malaysia, kita ada akta anti pencatutan, kita ada suruhanjaya persaingan. Jadi kita perlu perkasakan MyCC ini. Dia bukan saja kerana yang penting ialah kalau kita lihat di sini sepanjang rantaian bekalan yang Dr. Aimi sebut tadi, sebenarnya kita kena tahu adakah di mana di peringkat-peringkat itu yang mempunyai kuasa monopolistik ataupun tindakan-tindakan monopolistik. Monopolistik ni, Hafiz, dia bukan bererti ada seorang saja. Saya ambil contoh lah, minta maaf saya guna contoh. Kalau dalam mengeluarkan satu produk ataupun bekalan, kalau kita ambil contohnya Persatuan Pemandu Bas Sekolah, Persatuan Penggunting rambut, Persatuan restoran dan sebagainya. Kalau mereka sebagai persatuan duduk bersama, berpakat, menentukan harga, itu adalah tindakan monopolistik. Walaupun mereka ramai. Jadi pakatan, kartel dan sebagainya harus dibenteras. Jadi penentuan harga dan juga bekalan ini tidak boleh dirancang secara sepakat. Maksudnya kita pakat, esok kita jangan bawa bas sekolah. Jadi tak boleh begitu. Jadi berarti inilah perkara-perkara struktur yang kerajaan harus tangani, iaitu untuk menidakkan ataupun menghapuskan, membenteras ruang-ruang yang membolehkan tindakan-tindakan bersifat monopolistik yang menaikkan harga dan mengurangkan bekalan itu berlaku. Ini kalau kita lihat itu masa kes harga ayam meningkat. Apa jadi dengan tindakannya? Kita tak dengar lagi tindakannya. Kita dengar hanya keputusannya, tetapi bila harga ayam dah turun, maka kita pun lupa nak bincang. Hari itu nak tanam jagung. Saya nak tanya, di mana jagung tu sekarang? Di mana orang yang dibelanja banyak tu? Mana ladang jagung? Tunjuk kepada kita ladang jagung tu. Ini yang saya harap kerajaan baru mengambil. Saya dengar YB Rafizi tadi menyebut satu kali yang bagus. Dia kata, plan is good, tetapi pelaksanaan itu yang penting. Kalau nak tanam jagung, tunjuk kita tanam jagung. Jangan kita cakap hari ni bermusim, panas-panas, hangat-hangat tai ayam. Ni masalah ni. Kita panas-panas cakap, lepas tu bila dah reda, kita tak bercakap lagi.
bila berlaku balik, kita bercakap balik. Sama juga dengan masalah banjir, masalah tanah runtuh pun sama juga. Sampai musimnya, kita bercakap. Hilang musimnya, kita tak cakap. Ini hopefully kerajaan baru akan mengubah pendekatan ataupun sikap yang telah tradisi di dalam negara kita. Ya, Tan Sri, kerajaan perpaduan ini yang kerajaan baru ini juga dipanggil sebagai kerajaan reformasi. Dalam tadi saya akan tanya kepada Prof soal political will. Adakah ini satu halangan kepada apa yang Tan Sri kongsikan itu untuk selesaikan segala masalah ini? Maka political will ini adalah menjadi satu penentu kepada untuk menyelesaikan segala masalah yang kita bincangkan ini. Saya amat berharap dan kita semua tahu, contohnya Perdana Menteri kita sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni memang bercakap tentang reformasi. Dan ini tibalah masanya setelah hampir berpuluh tahun kita struggle lah, kita semua tahu cerita politiknya. Dan inilah tiba masanya untuk buat perubahan yang benar-benar akan memberi perubahan komitmen kepada kita. Jadi kalau kita cakap tentang subsidi bersasar, saya ingat pada tahun 2007-2008, kenaikan harga minyak yang meningkat paling tinggi $139 setung. Saya orang yang buat pengiraan yang mengira bahawa hampir 60% daripada subsidi petrol pergi kepada kumpulan pendapatan tinggi. Ini obviously is wrong. Seolah-olah kalau kita letak tangki-tangki minyak, katalah subsidi kita tak bagi dekat pam minyak. Kita kata okey, letak tong-tong minyak depan rumah. Rumah-rumah mana yang agak-agak banyak tong yang paling besar? Rumah orang yang ada banyak kenderaan. Jadi itulah subsidi kita. Kita bagi bantuan kepada orang yang sepatutnya menerima subsidi. Jadi cuma persoalannya, benda ni bukan, ini standard knowledge, semua dah tahu, satu Putrajaya dah tahu. Saya minta, adakah kerajaan bersedia, ada political will tak untuk membuat perubahan ini? Itu penting. Ini Hafiz, bukan cerita baru Hafiz, minta maaf. Saya minta maaf kepada seluruh kerajaan Malaysia. Ini bukan benda baru. Ini benda yang dah bincang dah hampir lebih dari 10-11 tahun dah ni. We look forward lah for the new subsidy scheme yang lebih efisien, lebih cekap, lebih adil, dan supaya kerajaan dapat mampan dan juga rakyat mendapat manfaatnya. Dan untuk kumpulan-kumpulan pendapatan tinggi, mungkin kaedah-kaedah lain yang boleh lebih sesuai untuk mereka, bukan dengan subsidi minyak. Ya, baik Tan Sri, satu Putrajaya sudah pun tahu. Kita mengharapkan juga satu Putrajaya tengok juga kita malam ini untuk kita membawa kepada satu konklusi kepada yang lebih jelas, lebih tuntas, lebih bersih dan juga lebih efisien dalam soal ekonomi. Baik Tan Sri dan juga Prof, kita akan berada sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM.
Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Baik, masuki gelanggang terakhir, saya boleh katakan untuk bicara naratif pada malam ini untuk kita bawa kepada kesimpulan dan juga konklusinya. Kalau kita lihat, banyak kali diperkatakan oleh pakar-pakar ekonomi, malah Bank Dunia juga meramalkan 2023 akan berlakunya ekonomi recession ataupun kemelesetan ekonomi. Bukan sahaja Malaysia yang terkesan, malah seluruh dunia. Bila dunia lain terkesan, maka negara kita juga akan terkesan kerana ia bersifat rantaian dikatakan oleh Prof. Prof melihat sendiri untuk 2023 kita ada baki kurang lebih 3 minggu untuk masuk Januari ini. Ketersediaannya secara general bagaimana? Merisaukan. Pertama, belanjawan belum belanjawan 2023 kerajaan belum diluluskan. Kita menunggu pada 19 Disember nanti. Dan sekiranya belanjawan ini, jadi kita dah nampak apa yang, dan kita belum tahu lagi apa yang Perdana Menteri baru, Kabinet baru yang akan cadangkan untuk belanjawan. Adakah belanjawan yang sedia dahulu diubah keseluruhannya ataupun sebahagiannya, sebahagian kecil, wallahualam, nanti kita tunggu. Tetapi dari segi persediaan untuk tahun depan yang dikatakan begitu mencengkam, ya, kita dapati bahawa contohnya Singapura menjangkakan KDNK untuk tahun depan hanya naik 0.5%. Jadi itu menandakan mereka begitu mengambil serius dan mereka telah pun membuat pelbagai persediaan kepada rakyat, kepada ekonominya, menyimpan wang dan pelbagai lagi bantuan dan sebagainya. Tapi kita masih belum lagi kerana kancah politik yang baru berakhir. Harapannya macam itulah. Tak ada lagi krisis politik sebelum ini sebab rakyat begitu memerlukan sebuah kerajaan untuk membantu mereka dalam mengharungi liku-liku hidup ya, dengan belanja yang tinggi, ya, kos yang tinggi dan sebagainya. Mereka memerlukan satu kerajaan yang boleh membawa mereka ke hadapan dan memberikan plan, ya, jangka pendeknya, tak payah jauh 2023 macam mana, bagaimana dengan peluang pekerjaan, bagaimana kalau banyak kilang tutup misalnya ataupun mengecilkan operasinya, mungkin ada peningkatan pengangguran, di mana kami nak bekerja, adakah bantuan untuk itu, dan bagaimana pula dengan syarikat-syarikat kecil, PMKS dan sebagainya, mikro kecil sedana, bagaimana mereka mahu kembali menggiatkan ekonomi. Kalau ekonomi luar tak bagus, macam mana kita nak menggiatkan kembali ekonomi domestik? Apa yang kita perlu lakukan? Misalnya mungkin menurunkan kadar faedah untuk memberikan banyak pinjaman, ya, menambahkan kecairan di dalam ekonomi domestik, menambah suntikan fiskal ekonomi, monetary policy. Kita belum tahu lagi. Itu yang kita perlu yang kita tunggu-tunggulah daripada kerajaan yang baru ni, Hafiz. Kita mengharapkan dalam tempoh bermula hari ini sehinggalah ke 5 tahun sebelum PRU seterusnya berlangsung tidak ada kekacau ataupun kacau ganggu dalam sistem politik ataupun dalam pentadbiran ketika ini. Baik Tan Sri, kita lihat menteri sudah pun angkat sumpah dan sebagainya, mereka sudah pun bekerja untuk menyelesaikan segala masalah, ramai yang sudah pun turun untuk mencari, orang kata evidence based making decision ini adalah penting. Untuk Tan Sri melihat perkara ini, kekuatan 27 kementerian ataupun kabinet yang telah pun ditubuhkan ini, bagaimana kita bersedia untuk tahun hadapan, Tan Sri? Seperti yang disebut oleh Dr. Aimi, betul. Tahun hadapan memang tahun yang dirasakan akan ada global, some saying global recession. Pertumbuhan ekonomi dunia 2.7%, negara maju Amerika Syarikat akan tumbuh hanya 1%. Malaysia ni negara kecil dan terbuka. Bila mana berlakunya kegawatan ekonomi dunia, umumnya kita tidak dapat mengelak. Jadi penting, seperti Dr. Aimi sebut tadi, di Malaysia 97-98% kalau kita kira bilangan syarikat, bilangan ia akan merujuk kepada industri mikro, kecil dan sederhana. Dan hampir 60% daripada rakyat Malaysia yang bekerja dengan sektor industri mikro, kecil dan sederhana. Jadi untuk tahun 2023, bagi saya perlu ada satu
kejelasan bagaimana untuk memastikan sektor ini dapat terus beroperasi dengan baik. Dan bagaimana dalam konteks domestik perbelanjaan dalam negara ini dapat ditingkatkan. Jadi ini mungkin pilihan yang terbaiklah dan peluang kita juga untuk bertumpuan untuk memulihkan daripada kesan pandemik COVID dan sebagainya. Hafiz, saya nak satu sedikit saja berkaitan dengan subsidi bersasar ni. Sebab saya rasa banyak rakyat yang lihat ni nak cuba faham apa dia. Dia sebenarnya kalau kita bela ayam dekat kampung tu, dia cara bagi makan ayam cara biasalah, orang ambil dedak tu dia tabur-tabur begitu. Bila dia tabur-tabur begitu, dia tak tahu sebenarnya ayam mana yang dapat makan. Ayam besar ke, ayam jantan ke, ataupun ayam-ayam yang kecil yang lemah-lemah tu. Jadi akhirnya dia tak tahu. Dia tabur-tabur je. Jadi kita nak yang lebih bersasar supaya ayam yang lemah dia makan yang ini. Ayam yang kuat dia makan yang ini. Jadi harap semua orang bersedia untuk menerima kaedah yang baru akan diperkenalkan dan sering disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Subsidi mesti bersasar. 80 bilion kita belanjakan sama dengan emolumen gaji keseluruhan kaki tangan awam untuk 1 tahun saja. Ini adalah amat merugikan. Jadi saya bersetuju dengan PM untuk subsidi bersasar dan we look forward lah. Dan rakyat juga harus diberi penerangan bagaimanakah kaedah ini akan memanfaatkan mereka dan negara. Tan Sri, analogi yang Tan Sri bagi kerana itu sangat mudah dan juga mudah untuk difahami tapi pedih untuk ramai pihak yang mendengarnya. Mungkin take home message atau take home note kepada mereka yang menonton dan juga mungkin kepada Putrajayanya, Tan Sri. Kalau saya melihat, saya dah menulis pun ada 2 elemen penting Putrajaya sebab PM sebut dalam pengumuman kabinet mengatakan ada 2 matlamat. Pertama, mengurangkan kesan bebanan ke atas rakyat. Kedua, tentang struktur ekonomi. Dua-dua ini sama penting. Satu yang tahun hadapan, satu lagi tahun yang lebih panjang. Dan saya amat berharap bahawa kita truly akan melalui reformasi di dalam struktur ekonomi negara kita. Banyak masalah-masalah ni yang sebenarnya kita dah tahu lebih daripada 10 tahun. Tetapi tidak diselesaikan dan not attended till the end. Saya mengharapkan kabinet yang baru ini dapat memberi komitmen. Kalau boleh umumkan sasaran yang nak dicapai supaya rakyat semua tahu dan kita sama-sama bergerak bersama untuk menangani masalah ini. It's not a problem of cabinet alone. It's problem kita semua juga, rakyat semua juga. Baik Tan Sri. Prof Aimi, bagaimana? Berapa minit yang berbaki ini? Saya pula untuk ni lebih kepada kacamata orang kampung. Dan juga orang yang tinggal di bandar. Bagaimana mereka dalam keadaan kesusahan, kegelisahan dengan kekurangan pendapatan dan pertambahan kos hidup. Itu kerajaan perlu melihat. Itu dengan begitu, mereka lah yang telah mengundi dan memilih kerajaan sekarang. Jangan hampakan harapan para pengundi. Dan kita harapkan seperti Tan Sri cakap betul, kalau nak buat reformasi pada ekonomi, kita sangat-sangat memerlukan. Kita dah melalui tempoh yang lama, yang 5 tahun yang mengajar kita. Dari pagi tak ada kerja, hilang kerja, keluar, tak cerita lagi pengeluaran wang KWSP, simpanan pelbagai, banyak masalah. Simpanan pada hari tua dan pelbagai lagi. Ini banyak isunya dan ia perlu di-tackle sedikit demi sedikit. Kita jangan gopoh, kita ambil masalah itu dan selesaikan dengan secara muafakat lah. Saya suka perkataan jangan gopoh dalam menyelesaikan masalah kerana perlu mengambil satu pendekatan yang holistik dan juga berhati-hati dalam menyelesaikan masalah ekonomi, dan itulah pentingnya kerajaan perpaduan untuk bermuafakat, bermesyuarah untuk menyelesaikan masalah rakyat terbanyak ini, bukan sahaja dalam soal kos hidup sebenarnya, tapi dalam soal yang lebih banyak keterisan, rasuah, pendidikan dan banyak lagi yang kita akan bawakan kepada anda untuk perbincangan dalam Bicara Natif. Sekali lagi terima kasih kepada Tan Sri Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia Minda UKM. Hati-hati Prof di Harvard University, dan juga Profesor Madya Dr. Aimi Zohazmi Abdul Rashid, Penganalisis Ekonomi UniKL Business School. Terima kasih Prof. Kita doakan yang terbaik kepada semua dan juga kita harapkan kabinet di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya membawa Malaysia ke arah yang lebih gemilang. Dan kepada anda, terima kasih kerana menonton Bicara Natif pada malam ini. Assalamualaikum dan selamat malam.